Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Kita cara pula sifat yang ke-13. Sifat yang terakhir daripada sifat sifat-sifat ma'ani. Dikata sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Ke-13 kalam. Yakni sifat kalam. Ataupun kita bubuhnya sifat perkata. Beritu dulu. Sifat perkata. Hak tu hak pada kita pasal dalam Baqaratul Amani dengan makna sifat perkata. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat perkata, Allah Taala boleh berkata-kata dengan dia. Hak tu maksudnya kita dulu. Nak we faham lagi masalah kita. Allah Subhanahu Wa Taala sifat yang 13 daripada ma'ani ialah dikatakan sifat apa? Sifat kalam. Apa dia makna kalam bahasa Arab? Kalam, atau lafaz kalam. Tu orang panggil isim masdar daripada taklim. Tak molek. Kalam orang panggil isim masdar daripada kalimah taklim. Kemudian kalam tu makna sifat perkata. Perkata. Apabila Allah Ta'ala ada sifat perkata, Allah Ta'ala boleh berkata-kata dengan dia dengan perkata. Buat itu tu. Artinya, arti kalam berkata-kata, yakni perkata. Gitu. Berkata-kata, yakni perkata. Apabila Allah Ta'ala ada sifat perkata, Allah Ta'ala boleh berkata-kata dengan dia. Itu mana berkata-kata apanya? Kalau kita nak tafsir sikitnya, berkata-kata. Apa berkata-kata? Yakni sifat perkata. Apabila Allah Ta'ala ada sifat perkata, Allah Ta'ala boleh berkata-kata dan bercakap dengan dia. Wah itu, mudah payah sikit. Dan iaitu sifat kalam tu. Tanah molek tu, apa ada nak mudah payah tu. Lepas tu kita tengok, kita alam, lepas tu kita untuk pakai deh. Kena pergi pandai lah usul, nak klik kapung sikit lagi. Nama dia mau suruh baca usul, kita mula peling tak pandai. Altih lah sikit. Nah, kita boleh baca tu usul, boleh baca pekah, boleh baca tasawuf. 3 perkara ni pasti wajib, orang panggil wajibat bagi kita. Kena tahu. Bagi tu pakai ngaji lama-lama tu. Kena boleh suruh ke orang tu. Lepas usul payah sikit. Lepas tu kena ngaji tu, kena perhati, kena colek. Lepas tu kena tengok, kena belek molek. Dan iaitu sifat kalam tu. Apa sifat kalam? Dan iaitu kalam ataupun sifat perkata ni. Sifat, yakni satu sifat. Sifat mana? Yang qadimah. Itu sifat yang pertama pada sifat. Iaitu sifat. Apa sifat? Yakni bukan zat. Ia kena pada sifat. Apabila sifat, ia kena ada di zat. Supaya arak, ia kena ada di jiring. Hijau ada di dalam kayu. Hijau ada di dalam pisau. Hijau ada di bawah, di buah pisau tu. Hijau yang ada di buah pauh tu. Dia panggil sebuah arak, ia kena tupai di zat, di jiring. Adapun sifat Allah Ta'ala yang ada di mana? Tengok. Sifat. Sifat mana? Yang qadimah. Yang sedia kala. Qadimah tu bahasa Arab. Bahasa Jawi sedia kala. Apa makna sedia kala? Yakni tidak ada permulaan bagi adanya. Permulaan bagi sifat kala itu bila? Selama-lama. Bila sedia kala lagi. Nak oyak hari kata sifat kala itu ada bila? Nak oyak tak boleh. Permulaan bagi ada tu nak oyak tak boleh. Lagi pula sifat yang kedua pada sifat. Sifat mana? Yang berdiri. Yang ada, yang sabit, yang sungguh. Itu dia panggil tafsir daripada qaimatun. Itu yang berdiri. Tafsir dan terjemuh daripada qaimatun. Yang berdiri. Apa makna sifat perkataan yang berdiri? Yakni yang ada, yang sungguh, yang sabit. Mana sabit? Ada pada zat Allah Ta'ala. Ia kena ada di zat Allah. Ia tak ada di zat lain ni. Sifat perkata Tuhan, ia tak ada di makhluk, ia tak ada di yang lain. Ia ada di zat Tuhan. Ia ada di zat Tuhan. Pada ada zat Tuhan qadim. Sifat ni pun qadimah. Sedia kalau tak ada permulaan bagi adanya. Perhati molek. Lagi pula sifat yang 3 pada sifat kalam ni. Yang menunjuk ia sifat kalam. Duk tunjuk ia sifat kalam ni. Duk royak. Duk tunjuk, duk royak, duk berkata, duk cerita, royak ke apa? Atas sekalian yang wajib. Duk royak di atas sekalian wajib. Mana yang wajib? Kata Allah Ta'ala ada. Tengok ni, cerita nak. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Thumma istawa 'alal 'arsy. Hata kalah duk royak, duk cerita.
Duk menunjuk kata Tuhan tu ada. Mana Tuhan ada? Tu Tuhan ada royak tu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Tengah pada ayat lain, Allahu fatirus samawati wal ard. Ha tu kalau duk royak di atas kata Tuhan tu ada. Mana dalil sifat wujud Allah tu? Allahu fatirus samawati wal ard. Ha tengok kita duk baca doa iftitah. Allahu apa kita baca doa iftitah? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Ada? Wajjahtu wajhi, aku menghadapkan mukaku, diriku ni. Ha kepada apa? Wa inni wajjahtu wajhiya lillazi, bagi Tuhan allazi fataras samawati wal ard, yang menimbul 7 tala langit 7 tala bumi. Ni dalil apa? Ha ni dalil kata Tuhan tu ada. Lepas tu kalam Allah dilalah dia tunjuk ki dia di atas ada Allah. Mana? Allahul ladzi khalaqas sama. Allah fatirus samawati wal ard. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Ha dalam surah Al-An'am kata ana alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summal lazina kafar. Ni ayat tu Tuhan ada. Gapo ayat? Kalam tu. Ha duk tunjuk di atas clear yang wajib dan jaiz. Apa jaiz? Yakni tunjuk ki di atas Allah Taala harusnya buat mungkin dan meninggalnya mungkin dan mengada mungkin. Ha tunjuk mana Tuhan harus. Ha Tuhan boleh buatkan mungkin tu sewak pun tak ada apa nak tinggal, tak apa nak buat pun tak ada apa. Ha tu dia panggil perkara harus. Dan mustahil. Mustahil dah tunjuk tak mustahil mana? Lam yalid wa lam yulad. Ha tengok tunjuk tak mustahil dah. Kalam dah. Lam yalid. Allah Taala tak beranak weh. Tuhan tak beranak macam gatina. Wa lam yulad, dan Tuhan tak diberanak, Tuhan tak ada pak dan mak. Ha kale tu royak tak atas non mustahil. Mana mustahil kata Tuhan saat ni tu tak ada anak? Lam yalid, Tuhan tak ada beranak. Wa lam yulad, Tuhan tak diberanakkan akan dia. Tuhan tak ada pak dan mak weh. Kalam tu royak. Tak dilalah tunjuk ki dia tu. Tengok molek tu. Ha nak pergi lu sosa. Lagi sunyi, lagi sunyi, yakni lagi sunyi iyo takdir sikit. Lagi sunyi, yakni lagi sunyi iyo sifat kalam, sifat perkata. Sunyi. Apa makna sunyi? Yakni lepas dan terkaya. Apa itu? Lagi sunyi, yakni lepas dan pula kita kata terkaya daripada apa? Huruf. Nah, kalam Allah tak ada huruf. Dan suara tak ada suara. Sifat kalam tak ada huruf, tak ada suara. Hak tu bet suara tu orang panggil apa? Hak tu bukan sifat kalam. Ha tu orang tak panggil sifat kalam. Hak duk tu bet huruf, tu bet suara tulis mari ni. Hak ni orang panggil apa? Ni orang panggil hak tulis Allahul ladzi khalaqas sama. Ni orang tak panggil apa? Tak panggil sifat kalam. Hak ni orang panggil kalam kau ni. Ni orang panggil kalam lafziyun, kalam yang pesing lapa. Ha ni. Ni sifat kalam, bukan sifat kalam, tapi sifat ning lah kalam ni yang tunjuk di atas kata Tuhan ada kalam. Tuhan ada sifat perkata supaya kita duk kata pa ni. Kita duk kecek ni. Apa hidup kecek ni? Ni isyarat tunjuk kita ada anak lidah. Kalau kita tak ada anak lidah tak boleh kecek. Ha tu faham dulu. Ha deh. Ha tu sunyi daripada huruf dan suara dan lain daripada kalam. Daripada sekalian sifat kalam yang hadis. Ha kita faham dulu. Ambil sini dulu. Ha we faham sikit-sikit kali. Ha faham dah? Ha tulis molek. Ni kalam ni sebab tu satu ilmu ni panggil ilmu kalam. Sebab pada bahasa kalam ia payah nak faham. Ha sebab tu duk bahas ulama kata kalam lafzi, kalam nafsi. Ha tu baik pula pada kalam tu. Ha tu baik pada kalam nafsi dan pula kalam lafzi. Ha tengok. Bahasa kita hari ni kita kata sifatul kalam. Ha tengok sini masalahnya kita ada bercara masalah daripada sifat kalam Allah Taala. Ha tengok sini perhati molek sifat kalam Allah, perhati sini. Nah dah. Kama dia sifat kalam Allah daripada sifat ma'ani. Dan setengah daripada sifat ma'ani yang tunjuki di atas kata ada. Kama dia sifat ma'ani, sifat yang ada. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, Allah Ta'ala buka dinding, kita boleh tengok sifat ma'ani Allah. Kudrat kita boleh tengok. Iradat kita boleh tengok. Ilmu Allah boleh tengok. Hayat Allah kita boleh tengok. Samuk basar boleh tengok. Kalam pun boleh tengok. Salsilan. Maka ini dikatakan sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani yang 7? Yakni kudrat, iradat, ilmu, hayat, samuk, basar, kalam 7 ni.
Kemudian tengah daripada sifat ma'ani, sifat kalam yang hujungnya, cara akhirnya cara sifat ma'ani, ialah kena pada sifat kalam. Wahia sifatun qadimatun qa'imatun bizatihi ta'ala. Harap dulu. Sifat kalam ni ialah satu sifat. Pahala sifat yang kena ada di zat. Ya nak duduk sendiri tak boleh. Supaya hijau yang ada di kertas ni. Ya nak duduk cara ya tak boleh. Pasti ya kena tupai di zat bagi kertas ni. Ya kena tupai di jiring kertas ni. Supaya biru yang ada sini. Ya nak duduk cara tak boleh. Pasti ya kena tupai di gawa. Orang panggil di tudung kalam. Maka sifat kalam Allah ni ya kena ada. Kita nak panggil tupai tak boleh. Dia tupai keliru pergi kepada makhluk lah. Di Allah kita nak guna tak. Sifat kalam Allah tupai di zat. Ya bunyi makhluk lah. Sebab tu ya ulama tak guna kata, nah kata dia tu tupai dak, dia tulis kata qaimatun. Mana qaimatun ni makna berdiri. Apa makna ditakwil, ditafsirkan oleh ulama? Yang ada, yang sabit, yang sungguh bizatihi ta'ala. Ada di zat, kita nak tahu tupai di zat dia punya makhluk. Supaya ni hijau. Hijau yang ada pada kertas, jiring kertas. Hijau ataupun nak duduk suku ngamu kertas, tak boleh. Hijau nak becek suku tak boleh supaya garis. Gagal nak masing kata hei garis, ibu garis, butir garis, kawan nak duduk suku dengan dia boleh tak? Masing dia nak becak kali. Apabila kita kecak butir garis, masing ada situ. Kita kecakkan butir sakar, ya ada manis situ. Makna sakar nak pergi becak dengan butir sakar tak boleh. Garis nak pergi becak apa? Masing nak pergi becak dengan butir garis pun tak boleh. Hijau ni nak pergi becak daripada jiring kertas pun tak boleh. Kamu disupport tu juga sifat Allah Ta'ala, sifat kalam pasti kena ada di zatnya zat Allah. Surah Mulk. Adanya jangan ada pasal nak tupai. Qaimatun. Ada ia. Berdiri ia. Sabit ia. Sungguh ia di zatnya zat Allah Ta'ala. Sifat kalam ni sabit dan sungguh di zat Allah. Lagi pula sifat kalam. Sifat pertama ni sifat pertama. Sifat tu yang coding sedia kala ni dia panggil sifat pertama. Ni sifat kedua. Ni sifat tiga ni. Kamu ada sifat kalam ni dalatun, tunjuk kilah ia, duk tunjuk, duk royak dengan sifat kalam tu supaya kita ni duk royak tak. Mu boleh tahu tak dia tu ada. Ya duk kita tahu tak dia tu hidup. Dia duk kecek lek dinding kita dengar. Pas sifat kalam je duk kecek lek dinding duk royak mana? Duk royak tu tuai hidup, tuai tak ada mati. Pas tu nak royak tu dia tu ada anak lidah tu. Duk kecek lek dinding kita duk lek ni duk kecek pok je duk bual gang. Kita faham ke? Yang pertama sekali kita boleh faham orang lek sana dinding kecek, sifat kalam dia, tuturan dia, perkataan dia, kalam lafzi, duk royak kata tuai tu hidup, satu. Dan duk royak kata tuai tu ada sifat perkata, ada anak lidah. Kalau tak ada anak lidah, tak boleh kecek tu. Kemudian Allah Ta'ala ada sifat perkata. Maka ada sifat perkata dalatun, tunjuk ala kulli syai'. Duk royak di atas tiap-tiap sesuatu minal wajibat. Perkara yang wajib bagi Allah. Dengan sebab dilalah Allah duk kecek dalam Quran, duk royak kata Tuhan tu ada. Mana Tuhan ada? Allahu fatirus samawati wal ard. Dan royak alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Thumma istawa. Macam-macam tu duk royak. Dilalah Quran, dilalah kalam, dilalah sifat perkata, duk royak kata Tuhan bersifat dengan yang wajib apa? Ada Allah, sedia Allah, kidam Allah, baka Allah, tak serupa Allah, duk royak tentang Allah. Gapo? Kalam tu duk royak. Sifat perkata tu. Dan royak pula wal jaizat, segala perkara yang harus Tuhan nak buat anak kita, harus Tuhan nak buat kita bini dua, harus Tuhan nak buat kita bini tiga, harus Tuhan nak buat kita sani janguk, harus Tuhan nak buat kita tu hudau, harus Tuhan nak buat kita. Tu orang panggil mumkinat, mungkara jaizat. Kita semua ni lah ni tak tahu pia nak kaya, pia nak aling tak tahu lagi. Satu hari dia mengata pia tu makming bahunya aling tak ada gamuk, aling dengung. Lah ni gigi pun tak ada anak dah. Pasal dia aling. Pada dia kata pia, dia mata salsilan ni dah. Munyi kata nahung bijak menah. Tuan derah mau dia tidur. Kelek pondok surah nahung alah atau apa. Balik raka jering. Boleh hadir tak? Boleh hadir. Tu tak menerah mau ngaji. Tapi orang ibarat ikut tanya je. Domai petang belakang orang panggil mutaitik dia balik. Dah. Lepas tu dia mata Zaidi. Zaidi punya atas alim musuh. Alim kat mana? Tak tahu alim baik mana. Ni benda mungkin boleh jadi belakang. Lain tak boleh nak kira. Pia nak alim, pia nak pandai, pia nak kaya, pia nak debeh, tak tahu je. Ni orang panggil benda mungkin nak. Satu hari ni debeh. Ngaji tak boleh ni. Klik duk orang kampung bakak awak berkira dengan dia. Jadi kedai berak tak nayuk berak. Payah nak kira.
Apa cucu kita duk dalam tu kan jadi nayuk berat. Duk ponok kan boleh putih, duk hakik kadang-kadang jalan selok putih dek. Klik rumah jadi nayuk berat. Tak kata mak Ming jadi nayuk tengok. Ming dah orang kata tuan demo. Kata mak Ming jadi nayuk lah ni duk ponok dulu. Tak tahu dia tahu kata nak jadi nayuk, pak klik rumah jadi nayuk. Pahala ni temu tu tu jadi ular berat dah. Dia nak tahu. Ni orang panggil benda mungkin, maka sifat kalam Allah duk oyak di atas haru. Wal mustahilat, kara mustahil. Duk oyak atas mustahil. Tapi sifat kalam tengok. Tengok. Iaitu sifat kalam. Yakni sifat perkata. Maksudnya molek. Dan maka apabila Tuhan kita ada sifat perkata, maka boleh berkata-kata ia Allah dengan dia. Boleh berkata-kata dan bercakap dengan dia dengan sifat kalam. Dan sifat kalam iaitu satu sifat yang sedia kala lagi yang ada pada zatnya Allah Ta'ala. Lagi pula dia menunjuk di atas sekalian yang wajib bagi Allah, yang harus bagi Allah, yang mustahil di atas Allah. Tengok misal. Perhati misal molek. Kita tak tahu pia nak jadi ke mana, tak tahu satu hari tu tak ada orang buat demo lah. Kalau demo doa siapa tu hakik demo jadi begitu. Kalau demo nak doa nak mana. Lepas tu di atas cerita kita nak jadi gapo. Kalau kita nak jadi orang alim, nak usaha orang alim. Kalau kita nak jadi orang kaya, kena rajin kerja. Lepas tu kalau kita nak jadi gawak, nak jadi orang gedebel, kena sayang ramai. Sayang ramai tu ke mana setara mana? Setebah. Nanak sekarang hari. Dia ada gedebel. Kalau kenal orang 2-3 cokoh ni gedebel, tak boleh pergi dah. 3 wilayah ni kena Nabi. Anak jadi gedebel, dia gedebel. Gedebel dia tak masuk. Flu yang masuk. Deh. Misal kan nak tengok. Misal. Sifat kalam yang tunjuk di atas yang wajib bagi Allah. Ni sifat kalam ni orang panggil dilalatul kalam. Bahasa Arab panggil apa? Dilalatul kalam. Dalalatul kalam ni. Tunjuk ki sifat kata Tuhan ada sifat kata. Ni orang panggil tunjuk ki sifat perkata Allah. Tengok. Tunjuk ki di atas yang wajib bagi Allah Ta'ala. Mana? Firman Allah Ta'ala. Allahu fatirus samawati wal ard. Ni kali lafzi. Kalau lafzi inilah yang duk royak kata di Tuhan. Ada apa? Ada sifat kalam nafsi ataupun ada sifat perkata. Dengan sebab Tuhan ada sifat perkata, ia boleh kata benda ni. Ia boleh royak kata, ia inilah jadi 7 petala langit. Ia inilah yang jadi 7 petala bumi. Dengan sifat perkata yang ada di Allah, duk royak kata Allah buat. Kamu dia kalam ni bukan sifat kalam. Ni orang panggil kalam lafzi. Dengan sebab di Allah ada sifat perkata, kalam nafsi, maka Tuhan boleh berkata. Maka perkataan lafzi ini, duk royak kata di Allah Ta'ala ada sifat perkata, lepas Tuhan duk royak kata dia ni ada, wajib mawujud, wajib sabit. Sebab ada semua perkara ni, dialah yang menjadi. Faham? 2. Yang pertama, royak tak Tuhan tak ada Tuhan ni perkara yang wajib. Maka sifat kalam tu duk bergantung. Sifat kalam duk bertambah. Duk khija tertengah, royak tertengah tak wajib ada Allah. Pertama. Yang kedua, sifat kalam ini duk tunjuk di atas kata yang haruf. Yang jahil mana? Seperti firman Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lakum fayakun. Sesungguh pekerjaan Allah apabila Tuhan nak, bahasa Tuhan berkata bagi sesuatu kun fayakun. Di sini royak kata Tuhan nak buat mungkin pun boleh, Tuhan tak sewa pun boleh. Bukan orang paksa Tuhan ni buat langit ni. Dia kata Tuhan mau buat nah, buat langit nah, tak buat ke bedeh. Okey dah. Tak ada siapa dia paksa Tuhan. Tak ada siapa dia gagahi Tuhan. Lepas Tuhan buat langit dah bau dengan nyanyuk kan? Tak ada nyanyuk bukan lupa. Dengan kehendak dan sengelai. Maka sengelai kehendak ni Allah Ta'ala nak buat pun boleh. Tuhan nak tinggal pun boleh. Harus bagi Allah. Maka kalam duk royak tanah. Bagi Allah nak buat tak apa. Tu sewa tak apa. Kalau dia kehendak buat, benda tu jadi. Kalau kehendak tak buat, benda tu tak jadi. Dan pula sifat kalam duk royak di atas apa? Di atas Tuhan tak ni tu mustahil. Tuhan bersifat benda ni mustahil. Lepas tu sifat kalam tu duk royak. Supaya dia ni kata dia hidup, dia duk kecek leh dana dinding. Lepas tu misalnya dia duk kecek, hari-hari duk kecek. Duk royak kata, kawan tak kena ya tu, kawan tak kena ya tu, tak kena. Lepas duk royak apa? Royak kata satu dia hidup. Yang kedua, dia ada sifat perkata. Anak lidah ada. Cuba orang anak lidah tak ada. Kecek tak buting. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tak ada sifat kalam. Pokok kecek dia lah. Buat telepon tu. Hei, kau nak makan tik lagi weh? Apa tik? Makan nasi. Fok telo. Mu nak kasih ngapa mu? Makan nasi dengan tengah. Ni anak lidah tak pernah ni. Buat ke apa? Tak tu deh. Ni kecek biasa tak butir-butir tahu deh.
Mai-mai kau nista. Aku dah. Lepas tu dia lekat nasi. Mamu dia lekat nasi dulu. Lekat ti. Dia mau tahu mamu dah lekat enam. Ti. Hai, dia lekat nasi. Pino ya nasi tak boleh lekat ti. Gak anak lidah dia tak molek. Sebab tu kecek tak butir. Supaya tu kita tunjuk ki di atas kita lidah molek. Anak lidah sepenuh, tubik pasal. Orang mana anak lidah molek, serta lidah dia tu pasal. Lidah dia molek, lidah dia tak ada pecah. Orang tu kecek bunyi butir, kecek bunyi pasal. Sebab tu anak lidah seorang tak support. Kadang-kadang anak lidah orang ni tubik suara besar. Kadang-kadang anak lidah orang ni tubik dengan suara halus. Kadang-kadang suara bunyi puas hati. Hai, mau buat apa? Anak lidah lah kau. Sangkut dengan anak lidah. Dengan lubang rongong mulut dia ni. Tapi royak kata seorang tu ada anak lidah. Lepas tu anak lidah ada huruf tak? Tak ada huruf. Ada suara? Tak ada suara. Lepas tu dia royak lah tu. Royak kata dia tu tak ada kak. Lam yalid wa lam yulad. Ni kalam duk royak di atas Tuhan tu mustahil. Gawa mustahil? Mustahil ada anak. Tuhan tak beranak orang. Lepas tu Tuhan bukit orang beranak dia. Tak juga. Ni dilalatul kalam lakar ni. Tengok lagi. Sifat kalam Allah taswir masa Allah. Sifat kalam Allah. Gawa dia. Sifat kalam Allah taswir masa Allah. Sikit buat gambar masa Allah. Tengok. Dan sifat kalam tiada bersifat dengan huruf dan suara. Supaya dengan kita. Anak lidah kita ada huruf tak? Tak ada. Anak lidah kita dia cabai baik tu. Ada lidah. Kita tengok lidah. Ni, dia cabai kita. Ni, mulut kita. Lepas tu anak lidah kita jadi cabai tu. Lepas tu atas ni lidah kita. Lepas tu situnya lelek-lelek. Lepas tu kalau anak lidah yang panak, kecek jadi telo. Orang yang kecek telo sebab anak lidah dia panak. Sebab tu dia panggil lin dia tu. Dia panggil ke apa? Pendek dan panak. Ataupun nak lidah yang panak, orang ni kecek tak butik. Muat cepah. Dah. Sepotulah. Sap capur kawan. Telo dengan mengidung. Telo dengan mengidung. Goyak ke lebar. Turun selalu. You nak turun di selas, kan lebar. Kan selalu. Noyak lebar. Lebar. Selalu ni. You nak turun di selas tu. Lepas tu lebar kan selalu. Goyak selalu. Ni orang panggil apa? Anak lidah dia tak sepenuh. Tengok mula. Anak lidah ni tak ada huruf. Anak lidah tak ada suara. Sifat kalam Allah tak ada huruf. Sifat kalam Allah tak ada suara. Lepas tu dia mungkin tanya kita. Maka tidak bersifat kalam Allah dengan lidah dan gigi dan anak lidah. Bersalah sifat kalam makhluk. Sifat kalam makhluk adanya lidah, adanya gigi, adanya batai tekak, adanya anak lidah, ada kita ni. Nak kecek bersepakai dengan gigi. Dan mulut tak buka tak boleh kecek. Lepas tu batai tekak kita kena ada. Lepas tu lagi pula lidah kita betul di atas nak lidah. Kamar dia lidah panjang ke lidah panak. Tengok. Lidah dia carik ke tak carik. Kalau lidah dia carik, suara tubik tak boleh. Suara boleh pecah. Bunyi pecah. Sebab apa? Dia suara dia saat ni tu, dia tubik mari daripada anak lidah. Tapi anak lidah tak ada huruf, tak ada suara. Tapi suara nak tubik molek tak molek, dia terhenti di atas lidah dia pula. Lidah dia molek ke tak molek, pecah ke tak pecah. Supaya bersuara. Bersuara kalau misalnya dalam mulung kita kena air tu lama. Masya Allah. Punya wow. Sebab apa? Dalam mulung kita kena air tu lama. Suara tu jadi garing molek. Tapi dah mula dia pecah. Punya wow. Bila tahu apa dia tak apa. Dia pecah. Wow. Bunyi tak cerak, butir tak butir. Sebab tu. Gambar dia sifat kalam Allah. Tak adanya anak lidah, tak adanya masalah batai tekak, tak adanya anak lidah, tak adanya bibir mulut. Kita nak kecek, kena katuk. Buka bibir mulut. Patut dia nak kocok mulut. Boleh tak? Tak boleh kecek. Sebab kena bersepakai nak lidah kita dengan bibir mulut. Dah. Lepas tengok, kamar dia menyoal oleh seorang. Kata hak duduk baca daripada Quran itu, keluar huruf dan suara. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard ataupun qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Lepas tu ada huruf dan suara. Dia tanya baca Quran. Hak ni kita jawab kata dinamakan sifat kalam ke tak? Hak ni tak panggil sifat perkata Allah. Cumanya bahkannya itu dinamakan kalam lafzi. Yakni kalam ya bahasa di belapa. Tapi kalam lafzi inilah yang tunjuk di atas kata di Allah ada sifat perkata, maka ada sifat perkata itu oleh kawan Tuhan boleh berkata-kata dengan supaya kita apabila ada anak lidah, maka anak lidah kita saat itu boleh berkata nak kata, hey, mungkin situ ustaz, hey, mungkin waktu, hey, tagi kawan nak makan nasi ke makan main menanok Baik. Tu kalam lafzi. Adapun sifat kalam tu kena ada. Kalau tak ada sifat kalam, ya tu nak kecek tak boleh. Nak kecek tak boleh. Kamu dikata wallahu alam, buka bekah pula dah. Lagi surah molek tu. Tu dia.
Buka ni pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wafat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tu dapat wafat Nabi. Dan wafat ia Nabi di Madinah. Bila Nabi wafat? Yakni pada hari Nabi lahir mari hari Senin. Lepas tu Nabi mati hari Senin. Lepas tu tahun yang berapa? Yakni tahun yang ke-11 daripada hijrah. Wahai dan wafat ia Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Tulis luar. Yakni pada hari Isnin. Lagi pula pada tahunnya 11 daripada hijrah. Hujung-hujung akhir tahun yang 10. Masuk tahun yang 11. Nabi meninggal dan wafat di Madinah. Dengan sebab demi panah salah satunya. Kemudian daripada sakit Nabi. Nabi tu sakit. Yang ni demi panah. Orang kita ada demi panah. Kecil mudah-mudah tak? Demi panah. Perak demi panah. Ya ada demi awal. Supaya orang nak butir le mulut. Kita boleh tengok orang apabila butir mulut fubak tak tu boleh cedek belah-belah tu orang tua kita jadi mulut nak mulut habis. Orang panggil nak mulut. Lah mulut tu nampak butir nak makan nasi pun tak boleh dah weh. Nak minum air pun tak boleh dah. Tak berasa nak makan air. Lepas tu bau dalam mulut. Orang panggil nak apa? Nak mulut. Apabila nak mulut boleh cek kalau fubak tak turun, boleh cek dah kata ya ni Tuhan nak ambil dah omor dia. Sebab apa? Tuhan nak panak dah rezeki dia. Apabila orang kita rezeki yang habis, dia tak boleh nak makan, tak boleh nak minum, boleh kada titik ayah 3 titik tak. Ya karang pula tak. Ni boleh cek kata orang tua kita tak lama apabila nak mulut. Kalau fubak tak turun, patut cara orang panggil nyakit awal ni, dia ada 2 3. Ada nyakit awal muka dalam, ada nyakit awal muka luar. Lepas tu ada muka dalam, kadang nampak biru dalam. Tapi dia pecah dalam. Kadang-kadang luar ni jadi butir-butir. Supaya orang panggil isu isai dah. Itu setengah daripada nyakit panah. Ataupun nyakit awal yang Allah Ta'ala hantar mai suku. Nyakit awal ada muka dalam. Muka dalam tu takut. Kadang-kadang habis dah. Mutah tu baik darah. Berak tu baik darah. Orang panggil muka dalam, pecah dalam. Kecek bahasa siap. Orang panggil mak ring. Bahasa Melayu orang panggil nyakit awal. Nyakit barah dalam perut. Kemudian Nabi kita tu sakit. Lepas pada dia sakit sikit sebanyak tu. Pada akhir bulan Safar. Nabi kita pada akhir bulan Safar. Bila mulai Muharram, Safar. Bulan yang kedua. Daripada hijrah Islamiyah. Ataupun hijrah An-Nabawiyah. Bila yang kedua. Bila mulai? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Yang apa? Yang Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab. Itu dia panggil bulan yang kedua daripada bulan Islam. Dan adalah masa sakit Nabi. Masa sakit Nabi tu lama mana weh? Setahun, sebulan. Dak. 13 hari jua. 13 hari ingat molek. Nabi mati hari Senin. Dia panggil bulan Safar, yakni tahun 11 daripada hijrah, dan Nabi sakit mai 13 hari weh. Lepas tu dan umur Nabi kita dak tahu dah. Nabi mati umurnya mana? Pada ketika itu 63 tahun dah. Nabi tu umur 63 tahun ni umur walid. Nabi kata umatku tak lebih pada 70. Di antara 65 ataupun 70 tu dah nak umur walid. Nabi kata umatku tak lanjut daripada umur 50 ataupun 65 70, tak lebih pada orang lebih tu hawi fisik lah tu. Tapi Nabi ada sebut dalam hadis ya, umatku ini tak lebih umurnya daripada 65 ataupun 70. Orang lebih tu hawi fisik lah tu. Nabi kita mati 63. Tengok molek. Perhati Yusri. Tengok tak? Dan dikuburkan padanya pada Madinah. Diperkubur Nabi. Kubur Nabi ialah di Madinah, di rumah bagi Siti Aisyah. Kubur Nabi tu kubur dok tepi tu, tepi mimbar ya. Pergi Mekah sana, pergi Madinah. Allah ni orang pakak setengah ujak tu kakak pergi ke Mekah dah. Ada setengah duduk Madinah lagi. Lepas tu duduk seminggu Madinah. Sebab orang tua-tua kita tu kita dulu, kalau mungkin Mekah, bukan duduk Madinah, cukupnya seminggu ataupun 8 hari. Supaya apa? Supaya nak ambil berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu nak cukupkan semaya jemaah 41 waktu. Sebab tu tok-tok guru kita dan orang tua-tua kita dulu, apabila pergi Mekah, lepas tu hadis Nabi pun doyak. Siapa dia mari Mekah tak mari ziarahkan Nabi, haji dia tak sempurna. Orang pergi Mekah buat haji tapi tak ziarah kubur Nabi, makna haji orang ni tak sempurna. Tak sempurna.
Kemudian di rumah Nabi itu maka ditanam, dikuburkan adanya pada Madinah. Dikubur, ditanamkan Nabi pada Madinah. Pada rumah isterinya, isteri bagi Nabi. Siapa dia? As-Sayyidah Aisyah. Ialah As-Sayyidah kena kepada rumah Siti Aisyah. Ialah anak bagi Abu Bakrin Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq tu anak bagi Abu Bakar ni. Aisyah anak Abu Bakar. Lepas tu dia panggil tok tua Nabi daripada sahabat Pak bawah. Ialah tok tua Nabi ialah Abu Bakar. Anak boleh ke Nabi nama Siti Aisyah. Lepas tu daripada sahabat Pak jadi tok tua Nabi ialah Umar Ibn Khattab. Anaknya nama Hafsah. Hafsah ni anak bagi Sayyidina Umar jadi isteri Nabi. Satu ketika Nabi ada tolakkan Hafsah anak Umar. Kemudian malaikat Jibril tu main langit kata, "Ya Muhammad, engkau rajak irji Hafsah." Karena Hafsah ni isteri engkau di dalam syurga. Ni, isteri Nabi, anak bagi khalifah yang pertama Abu Bakar nama Aisyah. Yang kedua Umar namanya anak Hafsah. Nabi pernah tolakkan Hafsah sebab perangai tak molek. Nabi tak kena, Nabi tolak. Tapi satu hari Jibril tu main pada langit, "Nabi, ya Muhammad, irji Hafsah fa innaha zaujatun fil jannah." Karena Hafsah ni akan jadi isterimu pula di dalam syurga. Hafsah, Aisyah, ni tok tua Nabi lah kedua orang ni. Sahabat Pak tok tua Nabi dua orang, lepas tu natu Nabi dua orang. Natu Nabi yang pertama Sayyidina Ali, yang kedua Uthman. Kemudian Uthman panggil Zunnuraini. Orang mempunyai dua cahaya. Mula-mula yang nikah dengan anak Nabi Raqiyah. Lepas tu Raqiyah sakit mati. Boleh pula pada Zainab. Sebab tu Nabi gelar dia Zunnuraini. Orang yang mempunyai dua cahaya. Boleh dua orang anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada wafat Nabi itu patut ditanam pada rumah bagi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan bahwasanya apa tak rajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, ia Nabi Muhammad tu benar, bukan bohong, bukan berita dongeng nah, bukan berita dongeng. Bukan tahu Nabi Muhammad ni berita dongeng sepo bok ni ke. Bok ni hari tu makan nasi banyak nak berak tak berapa lah cerita lah tu. Ya saya dengar orang tua cerita atas cerita pok ni dan mok ni. Pok ni hari tu kulit buat benda apa itu benar. Ngetai padi, nyo makan nasi banyak-banyak berdoa, nyo naik tak berapa berak tak berapa. Tu cerita pok ni dengan mok ni. Cerita dongeng baik tu kan Nabi Muhammad bukan cerita hak sebenar, cerita sungguh, cerita yang digara muhaqqun ataupun musaddaqun, dibenarkan akan dia oleh Allah. Tuhan kata sadaqa wa'di ataupun sadaqa 'abdi, benarlah hamba-Ku ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yakni aku ketahui dan aku i'tikad. Aku ketahui, aku tahu dan aku i'tikad, yakni aku berpegang bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, ia Nabi. Nabi Muhammad ni benar pada ajarannya, pada tuturannya, pada baris yang dia datang tu benar belaka. Benar-benar pada tiap-tiap. Tiap-tiap nah barang yang dikhabarnya Muhammad daripada segala ahwal kiamat dan syurga dan neraka dan seksa kubur dan kemenangan seorang dan soal mukanah. Ni dia berita ni. Nabi Muhammad ada berita. Nabi Muhammad beritahu, dia kata esok nu ada kala kuih kiamat. Mana kala kuih kiamat? Nu fok duk di padang mahsyar. Matahari 12 tin. Lah ni matahari suti ni. Sikit lagi tu hai jadi matahari 12 tin. Jeka kepala. Bombing ni kata setengah ulama daripada perak. Perak nampak putih, kita tengok perak sepan ini perak ni. Ni perak. Kata setengah daripada an-nuhas, daripada temaga. Perak dengan maga. Lepas tu bombing daripada perak ataupun temaga. Ini ikhtilafur riwayah. Di atas ikhtilafur riwayah, bersalahan riwayat ulama. Bombing daripada maga ataupun perak, matahari 12 tin dekat dengan kepala sedekah. Pah manusia supaya berah lagu ni. Setengah tu duk khat lidah, ada. Setengah duk guting perut, ada. Setengah tu farak baha busuk. Setengah saat ni tu mulut bau busuk. Ulat saja di mulut. Sebab duk atas dunia, wahai mengata, wahai kecek bahang, mulut ulat saja. Bau busuk banget. Ni cerita apa? Cerita kelakuan yang di hari kiamat. Pas apa dia duk cerita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar ke tak cerita ni? Benar. Patut akhirat esok bermacam-macam. Pas kita rupa. Setengah fok semaya tak betul jadi rupa ke apa? Rupa hemah. Pala. Yang maya tak belajar. Maya dengan agama. Allah. Kadang maya tengok kau ke? Kadang-kadang duk bergaru. Maya tengok demo kita. Buat tak tahu. Maya dengan agama. Bukan ngaji. Orang ni maya dengan tak ngaji, dengan tak belajar, klik ke akhirat esok tu hai ubah muka manusia jadi rupa hemah.
Waliyazubillah. Ha ni ngai orang panggil semaya tak belajar. Wak ngai gamuk-gamuk. Mai Allah. Allah. Tengok ya duk sana. Ni ada mana? Tengoklah sejak batin sejak apa nak. Allah. Duk baik ni. Apa boleh nak ni? Baik mu lepas. Karena sunnah Nabi suruh tak baik tu, faham kita baik ni. Ha, jaga molek fok ngaji dah. Nama malu kau orang tanya. Hei, tak baik ni ke? Maya, kira. Ning tak ada sunnah, Nabi tak ada hajar bersunnah baik ning. Nabi hajar ngetak baik ning ataupun tak lagu ning. Dua cara hak ulama bagi. Baik ning ataupun baik ning. Berat kiri sikit, bukan berat siapa gitu. Berat kadang-kadang siapa sengit. Nak mak je. Auzubillah betul kan kau tahu. Ni orang panggil mung tak belajar. Faham buat maya dengan tak belajar. Kelik akhirat esok Tuhan rupah muka mung daripada rupa manusia jadi rupa hemah. Dia mata nampak tak buat nampak sebuah hemah. Maya taklah jawab. Pah orang ni dia dengar orang band dah. Oh dok mai catur cara fok yo kata Allahu akbar Allahu akbar dok mai catur fok yo tak ada jawab band. Tak ada kata Allahu akbar. Akhirat Isa Nabi kata orang ni Tuhan rupah nah Tuhan rupah apa? Rubah muka dia jadi rupa babi dan rupa anjing wa yazubillah. Orang dok band dok mai catur, orang dok band dok mai punah kawah, dok mai haji, orang mana dok ngangguk gong-gong cabut rambut. Ai. Tak ada jawab weh. Akhirat esok tak ubah muka ya jadi rupa babi. Siapa dia kaya? Nabi. Pak mai pun capak jamu tu ingat-ingat ke. Dia orang ber ke jawab ni. Ha deh. Ni nak jawab ber tak leh lo. Besarnya capak jamu je. Besarnya papai haji je. Besarnya papai catur dia. Siapa nak jawab ber tak leh. Tuhan ubah muka dia. Pas kita boleh cejuk pak akhirat esok ni rupa babi ni. Dia ni tak jawab ber ni. Boleh kita tahu. Yang ni rupanya ni. Tak jawab ber ni. Yang ni rupa hemat. Semaya tak belajar. Ha ni Nabi royak ni. Ha deh. Dan pula syurga. Royak rupa syurga. Allah subhanahu surga bidadari ni. Telal liu ni. Ni pakar 78 dah. Aliyo telal nampak bayi. Aliyo telal ni bidadari Allah lek masuk dalam. Pakar 70 lapis duk nampak kulit dalam lagi weh. Allahu akbar. Sebab tu dekat subuh tu mangu weh. Ha deh. Ha kalau kita kira kata kalau hak siapa? Ha kalau hak tak awak. Dia tulis sini dah awak. Pas dekat subuh bidadari Allah. Awak bangun weh wak deh. Jangan tidur banyak sangat. Nama aku tak boleh duduk ngamu ya tak. Misalnya bidadari nama Minuh ni tak ada. Mai cari demo awak. Patu hak Usman Arak. Usman Arak tu tengok sedap lagi subuh. Lah memang tak bangun ke. Ha ni bidadari tulis sini siap. Di kopek dia tulis nama masing-masing. Kalau tak awak Fajri. Ha, kalau Osman Narak, Kalau Hakim Seteng, Seteng. Tulis ni. Aha, deh. Lepas tu kalau first hak demo tak boleh masuk dengan kau. Bidadari tu boleh pion masuk syurga. Ha, Faruk masuk syurga. Boleh kau Faruk? Asal bini kita, tapi bini kita sebab kita tak boleh masuk syurga. Bini kita boleh kau orang lah. Sebab tu jadi satu-satu hamba ni manzilah ni. Dua tempat. Tempat satu di dalam syurga, tempat satu dalam neraka. Siapa dia boleh masuk dalam syurga, tempat dia dalam neraka, dia wifak masuk neraka tu. Tapi tempat kita dalam syurga, kita tak boleh masuk, kita nak masuk neraka. Tempat situ wifak syurga. Ha, tu Nabi royak tak? Royak syurga lah, masya-Allah deh. Bidadari janguk-janguk deh. Lepas tu dia duduk dekat kita semua deh. Duduk dengan kita semua. Tak ada busuk, tak ada apa dah. Lah ni kadang-kadang sedap bau busuk ke. Akhirat tak ada bau busuk dah weh. Tak ada bau jebak, tak ada bau lakar. Ketuk jadi minyak bau weh. Ketuk seh. Wah, minyak bau kasturi. Lah ni ketuk pah. Wah, makan lagi. Ada bau busuk. Dan neraka dan pula siksa kubur dan kemenengih. Ha, dapat kemenengih. Apa kemenengih? Yakni keberjaya. Ha, berjaya. Dan soal muka nakir. Dan baki hidup sekat. Bagaimana kata wallahu alam, baca ni sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, tengok ni sikit weh. وروينا في كتب الترمذي والنسائي وابن ماجه بالأسانيد الصحيحة. Lepas dah situ dia. Pada.
Faslun ini satu fasal, satu perceraian. Wala ba'sa dan tidak jenis mengapa. Tak ada berdosa lah, tak ada mengapa, tak ada apa lah masalah ni. Bitaqbili wajhil mayyitis salihi. Tak mengapa ni haruh. Mana tahu wala ba'sa tidak mengapa. Yang ni haruh. Bitaqbili wajhil mayyiti. Dengan mengkucuk akan muka bagi mayat. Mayat ni kita tahu. Nah, siapa dia? Orang alim, orang tok guru, ataupun orang soleh, ataupun orang ni makruh di dalam kampung, orang berlepas. Orang tawak maksiat, orang buat baik ke orang semua, dia baca Quran, orang baca tahlil semua malam Jumaat pun dia ni, ataupun alim ulama. Haruh, tak mengapa. Makna tak boleh. Haruh kita nak mengucuk akan muka bagi seorang mayat as-salihi, mayat yang soleh, orang soleh, orang baik. Mana orang ni banyak taat kepada Allah dan tak buat benda yang dilarang oleh Allah. Deh. Kenapa kita kucukkan pipi dia? Kucuk dia. Deh. Litabarruki, kerana nak ambil keberkatan. Misalnya orang ni mati, lepas tu kita pergi dah. Buka ni, cara kita kalau orang mati kena tengok tak? Kalau orang soleh tak apa, kata guru kita buka muka lalu tak apa. Tapi kalau orang ni mati bunuh. Cara nak tengok nak melekat di mata. Kalau orang kena bedih, orang belaga kereta mati, orang panggil mati ke apa? Mati kejut. Belaga kereta, belaga pang kayu, belaga sama kereta, pecah. Nah, patah tekak pun tubik darah, tak ada berhenti-berhenti. Hak ni tak boleh kita buka muka. Kita nak buka kaki dulu. Buka kaki, kokok tengok, lepas tu kita tengok muka. Dia baru tak lekat di mata. Orang mati ke apa? Mati kena bedih, mati kena taki, mati balik kereta. Hak ni kita tak boleh buka muka tengok selalu. Takut lekat di mata, nak tidur tak boleh. Tapi bagi mayat yang salih ni cara kita nak tengok mayat tak boleh lekat kan? Takut kelipnya jadi perasa. Takut kelipnya jadi takut. Pas takut saat ni buat badannya dah. Tak tidur, tak boleh tidur. Siapa bermengu-mengu. Duk nampak mayat tu. Mayat kena bedih tu. Mayat kena bunuh tu. Mayat kena takir. Tak mau kekak-tekak tu. Dah. Maka kita tengok nak. Kita akik lek kaki. Tengok. Kau tengok. Kita siapa perut. Lepas tu siapa di muka. InsyaAllah dengan sebab kita tengok lagu tu. Dia tak jadi lekat di mata. Satu lagi, kalau orang soleh, orang baik, daripada alim ulama, daripada orang berlebar, daripada orang baik, like kampung kita makruf, maka ni kita boleh tengok, buka tengok muka lalu, tak ada masalah. Hak tu tak lekat mata. Lepas tu, apabila kita tengok dah orang soleh, sebab kita nak ambil berkat, kita kucuk dahi dia. Kita kucuk. Cucuk pipi. Cucuk dahi, lepas tu pipi. Ini kan kerana nak ambil berkat. Haruh tak? Haruh kita mengucuk supaya ayah kita mati. Maka sunat boleh kita tu mengucukkan muka ayah kita dan ibu kita. Dah. Wala bitakbilir rajuli, dan tidak boleh mengucuk laki-laki wajah sahibihi, akan muka bagi taulannya dan kawannya. Tak boleh laki-laki nak kucuk muka dia. Muka bagi kawan dia, muka bagi sahabat dia. Iza qadima min safarihi wa nahwi, apabila kedatangannya siapa dia? Ia sahibu. Apabila saya tu datang mana? Min safarihi, daripada sapi bagi seorang sahibi, wa nahwi, dan lainnya daripada sapi. Sain kita mari jauh, mari hanjai, mari bakar. Bojo pak kita kucuk pak. Tak sah Nabi lari, tak leh ni. Kerana demo mari tu tubuh demo tak ada mandi, tak ada. Kita pergi kucuk satunya, kita pun jadi membuat pada kaipai, dia pun jadi tak puas hati, dia tubuh bau busuk. Sebab tu saat kita datang pada sapi, maka tak sunat kita mengucukkan akan dia. Dah. Rawaina fi sahih al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha fil hadis at-tawil fi wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika wafat Rasulullah. Ni tengok cerita ni. Hadis yang panjang, bicaraan panjang bahasanya daripadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Qalat, berkatalah ia Aisyah. Aisyah tanya, dakhala Abu Bakr radhiyallahu anhu, telah masuk oleh Abu Bakar. Orang mula-mula selepas pada mati Nabi, wafat Nabi, orang masuk mula-mula siapa dia? Abu Bakar. Sebab wakaf Aisyah, ayah Aisyah. Pak Umar dah buat pedai keluar tu. Dia kata Nabi Muhammad mati, aku pacung tekak pun tak gini. Umar dah luar sejak dina. Dah buat pedai. Dia kata Muhammad mati. Man yaqulu Muhammadun magawa mayyitun ataupun yamut. Siapa-siapa dia kata Muhammad mati, ni pedai aku nak pacung tekak dia, nak takir dia. Tu Umar duk luar. Umar duk gegar. Dia kata Nabi Muhammad mati, aku pacung tekak. Muhammad tak boleh jawab baik.
Lepas tu apabila mati pak tu Aisyah turut pak dia Abu Bakar. Sebab tu mula-mula orang masuk pada tubuh Nabi, jasad Nabi, lagi pula mayat Nabi ialah Abu Bakar. Lepas Datuk Abu Bakar fakasyafa, maka membuka Abu Bakar an wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pun buka ni tudung dengan kain putih ni. Ni mayat. Tudung ni tudung. Mayat. Lepas tu Abu Bakar buka. Buka muka. Muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma akabba alaih. Apa akabba? Ay qabbala. Kama dia mengkucuklah ia Abu Bakar. Tu anak akabba nak qabbala. Mengkucuk ia Abu Bakar alaihi. Kesumma akabba. Apa dalil tengok bawah jata akabba. Mana akbala. Menghadapi ia kita. Thumma akabba. Yani summa akbala. Kama dia menghadapi Abu Bakar alaihi. Ay ala mayyiti Rasulullah. Faqabbalahu, maka mengucuk ia Abu Bakar akan Rasulullah. Lepas dah kucuk, thumma baka, kama dia teriak ia Abu Bakar teriak menangis. Rasulullah tu mati dan wafat dah weh. Kama dikata wallahu alam.